Selamat datang semua. Sementara tunggu rakan-rakan yang lain join Zoom meeting, saya sambung ke YouTube dulu. Link YouTube ni kita share ke Facebook. Facebook group. Share in group. Okay. Sekejap saya tunggu YouTube ni connect dengan Facebook. Okay, dah ada dah. Okay, kita start lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ba'd. Pertama sekali saya ucapkan tahniah, terima kasih kepada semua kerana dapat meluangkan masa pada malam ini. InsyaAllah malam ni kita sembang je, kita tengok apa-apa yang perlu kita discuss lah. Okay. So selain daripada tu kita tengok jugalah kalau perlu kita tengok beberapa counter lah untuk kita discuss. Sekejap saya nak share ni sikit dekat Zoom meeting, dekat Facebook community ni saya nak letak link. Okay, dah. Okay, selamat datang sekali lagi. Apa khabar semua? Hari ini kita ada sedikit berita menarik lah. Setelah sekian lama PKP kan, tak habis-habis kan, macam tak nak habis je kan. Adalah sedikit berita yang bolehlah melegakan serba sedikit yang berkenaan dengan moratorium dan sebagainya kan. So, okay, sebelum kita teruskan diskusi pada malam ini, sekiranya tuan-puan dapat dengar suara dengan jelas, gambar nampak okey, boleh tekan 1. Tekan dekat bahagian chatting. At least kita, at least saya tahulah. Okay, selamat datang semua yang baru masuk. Hari ini market agak teruk. Sentimen agak teruk. Saya kena susun balik semua. Dan kita buka M+ terus lah. Jadi senang nak discuss sekejap lagi. Bursa memang dia memang macam tu lah, naik turun kan. Tapi kita tak perlu risau apa sebenarnya. Dia setiap kali dia turun tu adalah tu dia akan naik lebih cepat lagi lah biasanya. Okay, so okay, semua dah okay dah. Gambar okay. Dekat YouTube macam mana? Rakan-rakan dekat YouTube boleh dengar tak? Kalau boleh dengar, gambar okey, boleh tekan 1. Tapi sepatutnya memang saya buat live dekat Facebook. Tapi itulah tu. Facebook dah ban kan, tak boleh live. Bukan ban, dia dah bagi restriction. Sebab Palestin punya pasal. Sekarang Ustaz Abid Liu dah sampai Gaza kan. Dah dapat melalui pada Rafah. Pada Rafah dengan ditemani oleh tentera Mesir. Kira alhamdulillah lah kan dapat menyampaikan sumbangan lah kepada warga Palestin setelah sekian lama kan. So okay,
untuk diskusi pada malam ini, sebenarnya saya tak ada letak spesifik topik, cumanya kita nak tengok serba ringkas lah ataupun serba sedikit berkenaan dengan indeks dan beberapa counter-counter lah. Okay. So sebelum itu saya share screen dulu, korang tengok lah. Okay. Kita tengok indeks dahulu. Okey, screen okey tak? Kalau boleh nampak boleh komen 2, tekan 2 kalau nampak. Kalau nampak tekan 2. Okey. Okey, muka saya tak penting sangat, yang penting skrin tu. Okey, so apa yang kita lihat hari ini? Okey, hari ini. Hari ini saya agak busy sikit, so saya tak fokus sangat lah. Okay, kita buat kerja lain lah kalau indeks. Indeks dah macam ni kan. So, kalau sekiranya tuan-puan memang dah pernah belajar berkenaan dengan Elliott Wave, berkenaan dengan Elliott Wave, starting kita dah tahu dah. Ni starting tu, dia punya start tu, kita dah tahu dah ke mana arah tuju dia. Kan? Untuk ada ahli group yang di group VIP kan, ahli group online coaching tu kan, yang dah pernah hadir saya punya kelas Elliott Wave dulu, saya dah tak buat dah sekarang. Memang kalau nak belajar tu memang kena cari mana-mana tempat lain lah kan. Obviously memang kalau kelas Elliott Wave ni tak ada yang murah lah, paling murah pun 2,500, 5,000 macam tu kan. Tapi saya pun dah tak buat dah. So kalau kita tengok starting dia pun memang dah kita tahu dah, memang teruk lah, memang hari ni teruk. And then kalau sekiranya tuan-puan guna M Plus punya platform, apakah counter yang tarik indeks turun hari ini adalah Top Glove, CMB, Public Bank, Sign PLT kan, Plantation, P Metal, Harta, Maybank, Axiata, Petro Dagangan, IOI Corp. Ada 3 bank dan 1 glove. Yang lain-lain semua campuran lah. Jadi kita tengok indeks point yang menarik indeks turun paling besar datang daripada Top Glove. Paling besar datang daripada Top Glove. Yang lain-lain ada bank lah. CIMB pun tarik indeks turun banyak juga. Mungkin sebab moratorium kot kan. Sebab moratorium kot. Itulah indeks tu terjun kan. Sebab bank biasanya dia orang dah tahu awal dah, sebab kita punya menteri kewangan pun dah discuss awal lah kan, nak buat sesuatu announcement. Sebenarnya dia punya paperwork apa semua sekali awal lah sebenarnya dah berjalan kan. So mungkin dia orang dah tahu awal. That's why agak sentimen agak bearish lah pada hari ini. So kalau kita tengok yang lain, teknologi pun memang drop kau-kau juga, tapi rebound. Separuh masa pertama dia dah rebound dah. Okay. Tapi tak berjaya lah, rebound ni tak kuat sangat untuk dia sustain dan naik, membuat kenaikan. Energi pagi-pagi nampak strong, tapi sebab indeks tak strong, so dia pun ikut sekali. Okay, yang lain-lain ikut terjun sekali lah. Okay. Kalau tuan-puan nak tengok apa yang tarik indeks tu terjun, klik je lah, double klik. Dan kita tengoklah stok apa yang menyebabkan indeks terjun pada hari itu kan. Dan kita tengok dia punya pemberat dia ni, index point ni kan. Mana yang paling besar kan. Macam Greetech, Greetech 0.13, okay? 0.13 plus untuk kenaikan mati indeks. So Greetech sebenarnya dia push up teknologi punya indeks pada hari ini. Okay? So dia lebih besar daripada Unisem, MIG, Dataprep, Penta. Okay? Dan kalau kita tengok energi sebenarnya jatuh banyak ni seberdikit lah yang drop kan. Seberdikit memang jatuh kau-kau. Dia point paling besar lah, 6.4 point tarik indeks energy drop. Okay. Kalau sekiranya tuan-puan tengok, saya tunjuk lah seberdikit punya chart. Kita tengok monthly terus. Okay, kita tengok monthly terus. Sebab apa? Kalau kita nak tengok general view ke mana arah tuju sesuatu counter, kita tak boleh hanya berpandukan pada time frame daily sahaja. Okay. Kalau nak tengok daily saja boleh, tapi kena tengok menyeluruh. So better kita kecilkan kita besarkan time frame.
gunakan time frame besar macam monthly, macam weekly. So kita dah nampak terus dah ke mana arah tuju dia kan. So kalau sekejap saya buka server. Okay. Kalau tuan-puan tengok monthly kan, sebenarnya saya dah share discussion tentang sedikit ni sebelum ni dengan ahli grup VIP lah. Okay. Kita tengok dia dah break dah sebenarnya dia punya lowest point sebelum ini. Okay. Dia punya lowest point dekat sini. Dia dah break lowest point. So apa yang berlaku, dia break ni sebenarnya dia bukan break saja-saja, dia break dengan momentum. Dia break dengan satu bearish momentum yang kuat. So adakah bearish momentum ni masih ada, masih kuat ataupun dah berkurang? Kalau berdasarkan chart, berdasarkan chart dan indikator yang saya pakai ni, memang bearish momentum still very strong lah. Still very strong. So kalau dia dah break titik paling rendah ataupun the lowest price before, previously lowest price, kita dah tak tahu kat mana dia punya lowest. Okay, that's mean dia akan cari low and then another low and then another low sampai sampai cecah bottom lah, which is bottom unlimited. Dia limitless, bottomless kita panggil kan, bottomless. Dia tak ada bottom. So dia nak pergi sampai mana, sampailah dia betul-betul habis dia punya oversold area, then dia tamat. Kalau tuan-puan tengok dekat sini, okay, kalau tuan-puan tengok dekat sini, undefined bottom, misteri dalam pasaran saham ni kan, banyak yang benda-benda misteri kan. Kita rasa macam kita dah tahu kan, kita tahu okay saya tahu ni, saya tahu ni, saya tahu ni. Sekali kena libas juga kan. Kita okay lah, saya dah khatam 10 buku tentang saham, saya dah berjumpa dengan 20 orang cikgu saham. Sekali trade loss juga kan. Okay, kita dah okay, saya dah belajar swing, intraday, BTSC apa semua sekali. Sekali sama juga kena libas dengan pasaran. That's why dia tak ada 1010 macam computer code, tak ada. Okay, dalam pasaran saham dia tak ada macam tu. Dia tak ada exact yang kita boleh betul-betul boleh jadikan dia sebagai fact and figures, tak. Dia tak sama. Okay. Pasaran saham ni dia memang emotional and sentiment. Okay. Dia tak ada science, fact ataupun measurement yang kita boleh ukur. That's why dalam pasaran saham ni, dia istilah yang paling sesuai untuk kita pakai adalah science and art. Okay. Pasaran saham ni untuk trade ke, untuk swing ke, dia berdasarkan sains dan seni. 2S lah, sains dan seni. Satu lagi, sabarlah. Ada 3 benda tu, kita okey lah kan. Sains, seni dan kena sabar. Bersabar dalam pasaran saham ni memang payah. Tapi kalau kita dapat bersabar, dapat holding power kita kuat, insyaAllah lumayan. Okay, insyaAllah lumayan. Banyak kali dah saya dapat kan. Dia dah turun, and then kita hold. Kita ada holding power yang kuat. And then tiba-tiba dia rebound dengan begitu kuat sekali, dan bukan kalau sekali kita dapat, bukan kecil-kecil, bukan kecil-kecil. Kadang dapat sampai 20%, 30%. Okay. Yang penting kesabaran, dan lebih penting kena tahulah nak pilih apa kan. Nanti jangan salah pilih. Kita pilih macam ni memang obviously kita mencari nahas lah. Okay. Sebabnya kenapa saya tunjuk terus monthly punya chart, sebab monthly ni kita nampak momentum dia lagi power berbanding dengan daily, berbanding dengan weekly. Okay. So kalau kita kecilkan sikit je, kita tengok weekly kan, still sama jugalah. Kita nampak dia punya bearish momentum tu. Kalau tuan-puan tengok dia punya kembang tu kan, dia punya kembang ni sebenarnya baru je nak start. Baru nak start. So mana dia punya reversal point dia tak ada lagi lah. Dia tak ada lagi. Belum ada lagi. So samalah. Tengok weekly macam ni, oversold dia pun masih memanjang, ikut macam memanjang. So adakah possibility dia bersambung lagi? Obviously memang ada. Okay? Sebab kalau dari segi wave dia pun tak cukup. Sepatutnya kalau dia nak drop kan, saya bagi yang normal punya bentuk wave. Kalau dia nak drop, mana dah saya punya snip and sketch. Ini adalah
Saya punya tools favorite yang memang saya pakai sejak dari awal. Okay. Snip and sketch. Okay. Kita besarkan supaya tuan pun boleh nampak dengan jelas. Okay. Sepatutnya kalau dia drop, dia akan drop macam tu. Okay. 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4 dan 5 baru dia akan rebound. Okay, baru dia akan rebound. So adakah wave yang satu ni dah habis? Obviously saya tak nampak lagi lah. Okay, saya tak nampak lagi. Adakah dia nak buat dua? Akan. Okay, dia akan buat. Cumanya bila? Okay, cumanya bila? Tu je. Kan? So kalau dia rebound, tuan-puan jangan terlampau awal happy lah. Okay, sebab dia akan ada 3. Yang dia 3 pun dia akan rebound. Tapi rebound yang 4 ni, dia mesti di bawah rebound yang 2. And then dia akan buat 5. Then kemudian sekiranya dia nak rebound betul-betul, then baru okay. Cumanya ada kesabaran ke tak? Tu je lah. Ada kesabaran ke tak? Tapi kalau dah jadi macam ni, susah nak cakap ni sebab dia dah tak ada bottom yang boleh stop dia daripada dia stop. boleh macam tu. dia tak ada dah support yang boleh stop dia daripada stop dropping. Macam okay. Okay, macam jatuh kapal terbang lah lalas sekali sampai ke tanah lah. Tanah dia tak tahulah. Okay, paling rendah sesuatu harga boleh turun berapa? Siapa tahu? Siapa tahu paling rendah sesuatu counter boleh drop sampai harga berapa? Tulis kat bahagian komen. 0.05 tak. Betul. Okay, dia ada 2 kali kosong 0.005. Tu paling rendah. Lowest dah, tak boleh rendah daripada tu dah. Okay. Dia tak akan jadi 0.000, tak adalah. Dia mesti kena ada some value kan, kena ada nilai juga. So 0.005 adalah 1 bit lah. Okay. So that means kalau paling rendah sesuatu harga boleh drop adalah 1 bit. Dia akan jadi 1 bit sahaja. Okay. 1 bit bersamaan dengan 0.005. Itu paling rendah. That's why kalau tuan-puan perasan kan, ramai orang yang suka trade penny stock kan. Setengah sen 1 sen kat mana tu? Saya pun tak tahu nak panggil apa. Kalau tuan-puan perasan, ramai orang yang suka trade penny stock, mereka akan cari harga very bottom. Okay, 0.005 and then kalau sekiranya kenaikan 0.005 ni menjadi 0.010, berapa persen kenaikan? Cuba teka berapa persen. Kan 100% kan, tapi masalahnya daripada 0.005 nak naik jadi 0.01 ni kadang 5 tahun pun tak jalan lagi sebenarnya. Jadi dia main tuntang. Even kadang dah Q 0.01 ni kan, dia punya nak match tu 4-5 tahun pun tak match lagi. Sebabnya tak ada buyer. Okay? Tak ada buyer. Kita nak jual tak ada buyer. Okay? Semua orang pun duduk beratur kat situ nak jual kan. Siapa nak beli kan. Okay? So itulah. Semua ada risiko lah. Semua ada risiko. Yang penting tuan-puan kena tahu lah apa yang tuan-puan buat. Jangan terlampau mengikut sentimen sangatlah. Kalau kita nampak macam banyak good news macam-macam good news kan, kita kena tahulah apa di sebalik good news tu kan. Okay. So dia mesti ada something kan. Macam Sifu Nick dulu dia Nick apa nama tu? Nick Ehsan. Dia selalu cakap dululah masa saya selalu banyak kali lah ikut kelas dia cakap, if something smell fishy then it's fishy lah. Macam tu. Kalau sesuatu tu yang macam bau-bau fishy, bau-bau ikan tu kan, kita tahulah itu ikan lah. So dia lebih kurang macam tu lah. Okay. So tuan-puan kena sentiasa tengoklah benda ni kan, nak trade, especially kalau nak intraday ke kan, tengoklah. Okay. At least kita tahu apa yang berlaku pada hari tersebut. Jadi kita tahu apa counter-counter yang drop, yang tarik indeks tu bergerak turun lah. Okay.
Sebab tu saya cakap langkah pertama untuk anda berjaya trade, okay? Berjaya tu definisi sendirilah macam mana tuan-puan nak berjaya kan, mengikut acuan sendirilah. Okay? Salah satu daripada langkah pertama adalah kena masterkan dulu platform. Okay? Kena betul-betul tahu apa benda yang ada kat platform ni kan, macam ni. Macam mana nak setting ni, macam mana nak setting ni. Okay? Untuk ahli-ahli group memang saya ada ajar jugalah. Okay? Cuma tu apa kena tengok balik lah semua discussion yang dah previous punya discussion yang lepas-lepas yang kita dah discuss detail dah berkenaan dengan counter, ada lebih kurang 10 topik. Okay. So boleh tengok balik then insyaAllah boleh lebih faham lah. Okay. And then baru lepas tu kalau nak tanya apa-apa soalan yang tak di cover dalam discussion tu then baru proper lah kan. Okay. So kita tengok secara general lah indeks, apa yang indeks nak buat dalam seminggu dua ni. Hanya kita berdasarkan apa ni, mana saya tulis apa, sepatutnya saya tekan kat sini. Kita berdasarkan chart technical analysis. Okay. So seperti biasa kalau kita tengok monthly, kalau kita tengok yearly, memang obviously yearly punya chart memang menurun. Okay. Ini pun saya dah banyak kali discuss lah sebenarnya. Ini adalah wave yang correction wave keempat. Tuan-puan nampak ke tak nampak tu berdasarkan kefahaman tuan-puan berdasarkan Elliott wave lah. Okay, kalau saya tak buat wave pun saya dah nampak dah. Ini adalah wave correction yang keempat, which is dia tak habis lagi. Jangkaannya akan habis dalam lebih kurang 2028. Okay. Jangkaan lah jangkaannya. Mungkin boleh drag lebih lama lagi. Kita tak tahulah kan, tengok daripada situasi semasa lah. Okay. Even kerajaan pun dah macam dah spending banyak betul kan. Dah banyak betul dah spend kan untuk COVID lagi kan. Untuk apa ni, apa ni nak control supaya tak muflis macam-macam kan. Bagi apa ni injection untuk ekonomi lah macam-macam lah. Saya buat ekonomi tak adalah tahu sangat kan. Tapi banyak injection lah yang diberikan kan untuk sustain supaya ekonomi tak terlampau drop kan. And then bagi bantuan untuk rakyat lagi kan, bukan seorang dua lah, berjuta-juta lah rakyat dapat bantuan kan. So tapi yalah macam biasalah, kita tak boleh nak cover semua. Okay, ada yang tak ada apa ni, tak ada kontak apa semua kan. Mungkin memang akan ada yang tercicir dan sebagainya. So tanggungjawab kita jugalah kan. Especially kalau tuan-puan ada kelebihan sikit, tolong jagalah kan ahli keluarga adik-beradik yang ada kekurangan kan. Dari segi apa ni, duit ke makanan ke, membantulah paling afdal kalau nak disedekah ke dan sebagainya untuk family sendiri yang ada hubungan kekeluargaan, silaturahim kan. Itu paling afdal. Yang sedekah yang paling disukai lah oleh Rasulullah kan, kepada ahli keluarga sendiri terlebih dahulu. Okay, jangan dahulukan orang luar dahulu, tapi keluarga sendiri terabai kan. Macam anak-anak kan, adik-beradik yang tu yang lebih utama lah, mak ayah macam tu. Okay, so yearly memang obviously kita boleh nampak lah, yearly memang dia ke bawah. Okay, dia akan ke bawah. Monthly ni saya risau dari hari tu lagi sebenarnya, sebab kita dah nampak dia dah oversold, dia dah overbought ya. And then kalau hari tu siapa-siapa yang perasan lah, masa kita punya discussion tu saya dah cakap dah, dia memang berada di hujung red zone kat sini kan, ni red zone ni kan. And then kalau tengok red zone ni sepatutnya sinilah dia punya maximum bearish momentum dia sepatutnya kan. Tapi apa yang tak menariknya saya cakap hari tu, dia dah lama overbought. Dia dah lama overbought. Obviously one day overbought akan tamat. Okay. Kalau overbought tamat, dia nak pergi mana? Dia mesti drop lah. Okay, dia mesti drop ke bawah. Dia tak boleh nak pergi mana-mana dah. Okay, dia pergi drop ke bawah untuk menghasilkan oversold. So sekarang ni dalam fasa indeks nak buat oversold. Cumanya kita tak tahu sejauh mana dia akan buat oversold. Okay. Once dia dah habis dia punya fasa oversold, then dia akan rebound lebih kuat lah. Okay, dia akan rebound balik. Cuma kita tak tahu dia nak kembang ni berapa jauh dan berapa dalam. Okay. Berapa jauh dan berapa dalam dia nak kembang bearish punya momentum. Okay. Hopefully dia tak drop very deep lah. Ini sebab support yang
kuat dekat bawah ni 12. Ni 12 ni yang masa awal-awal krisis bukan masa uh, masa PH hari itulah. Ni masa kerajaan PH jatuh tu kan. Yang apa Tun Dr. Mahathir letak jawatan tu kan masa tu kan. Jatuh kan sampai 12 kan. Ni kat sini. Masa tu. Okay. So hopefully dia tak pergi situ lah. Hopefully dia tak pergi situ. Saya expect mungkin dia akan buat support yang higher lah. Compare dengan support yang ini. Support yang lebih tinggi. Kalau dia buat support lebih tinggi, so that means dia akan buat higher punya higher up lah. Okay. So kalau sini low, sini high, sini higher low lah kan. And then sepatutnya dia akan buat higher high. Tapi itu cuma projection je kan. Kita tak tahu nak jadi ke tak jadi, itu cerita lain. Cuma sekarang ni obviously memang kita nampak dah weekly memang dia monthly. Dia memang ke arah itu. Okay, dia memang ke arah itu, ke bawah. Kita boleh nampak. Okay, saya buang semua lukisan ni. Macam mana nak buang lukisan ni secara cepat? Kena tekan satu. Okay. Tengok ni. So, adakah dia sekejap je terus naik macam tu? Saya tak nampak lah. Saya nampak dia memang macam tu. Sebabnya sini merah lagi. So, dia akan merah lah macam tu. Okay, sekurang-kurangnya 1, 2, 3, 4, 5. Dia baru naik macam tu. Sekurang-kurangnya lah. Tapi ini bukan wave yang betul-betul lah. Okay, kita tengok weekly pula. Weekly pun sama. Weekly pun menunjukkan yang dia bearish. Okay, weekly pun menunjukkan dia bearish. So dah mula ada DTC tu. Kalau tuan-puan yang ada indikator ni, kalau perasan DTC ni pun agak signifikan jugalah sebenarnya. DTC tu maksud dia adalah down trend cross. Okay, crossing. Down trend crossing. Tapi kalau UTC, dia terbalik. Dia terbalik. Up trend crossing. Okay, up trend crossing. Okay. So dia agak lambat. Indi ni agak delay compare dengan Indi yang zone merah hijau tu. Kan zone merah hijau ni dia cepat sikit. Dia punya kesan dia zone merah hijau. Tapi yang DTC ni, UTC ni dia lambat. Dia benda tu dah jalan baru dia keluar. Tapi dia agak reliable lah. Okay, agak reliable jugalah. Okay. So apa kita nampak daripada zone merah hijau ni ataupun bullish bullish bearish zone ni kita dah nampak sebenarnya. Weekly punya index memang dah mula macam tu. Dia mula macam tu Nampak ni kan. And then kalau kita tengok kat sini dia menuju ke arah oversold kan. Dia menuju ke arah oversold. So sekurang-kurangnya Julai Ogos ni adalah fasa oversold lah. Fasa oversold Julai Ogos. Okay, dia kena habiskan dulu fasa oversold untuk Julai Ogos. Then baru naik. So kalau moratorium start daripada bulan Julai, so Julai, Ogos, September, Oktober, November. So Julai, Ogos ni mungkin orang baru ada duit sikit kan. Orang pun baru nak start trade. Mungkin bermula daripada Ogos ni lah orang nak start trade balik kan. Ada duit moratorium tu kan. Nak start trade balik kan kat situ. Okay. And then pasaran boleh rebound. So, okay. Kita tengok daily pula. Weekly memang obviously nampak dia nak turun lah. Okay. Sampai mana dia nak turun tu wallahualam. Kita tak tahu sampai mana. Tapi kalau tengok gun saya try masukkan gun ni. Kalau tuan-puan nak guna gun untuk index, masukkan base value dia 1000. Okay, tekan 1000. Okay, tekan 1000. Pejam mata dia sekejap. Buka balik mata dia. Dan baru dia akan muncul. Okay. Kalau base index berdasarkan 1000 punya base, dekat sini dia punya strong support 1510. Kalau break yang ni, baru dia akan test lagi strong support 1451. Okay. In case kalau break juga 1451, dia ada lagi 1390. Okay. Break yang ni terus ke
gan merah 1269. Okey, itu gan merah. Kalau tuan-puan belajar berkenaan dengan gan square of 9, saya dah tukar menjadi gan line. Garisan gan merah dia very significant sebab dia berada pada kedudukan 90 degree dalam gan square of 9. Kalau gan warna biru dia kurang sikit, dia punya signifikan dia berbanding dengan gan yang warna merah. Okay? Sebab dia berada dalam angle 45 degree angle. Ni siapa yang faham fahamlah. Siapa yang tak faham kena belajar lagi lah. Okay? So okay. So kita tengok Delhi pula. Apa cerita? Delhi kan. Menarik kan Delhi. So dia dah break dah dia punya strong support dekat sini. 1551. Okay, and then masih lagi dalam bearish punya zone lah. Kalau tengok macam ni memang strong lah, agak strong bearish. Tapi daily ni agak menarik juga sebab dia dah start masuk dalam oversold. Okay, once dia dah habis oversold, then dia akan rebound lah. Okay, once habis oversold akan rebound. So masa index daily rebound ni, apabila dia dah tamat oversold tu, masa tu kita akan nampak counter-counter mula rebound juga. Okay, counter-counter akan mula rebound juga. That's why kalau setiap kali indeks merah, seperti mana saya selalu cakap, dia bukanlah berlakunya kiamat dah untuk pasaran saham, tak. Dia cuma fasa retracement, correction dan sebagainya, itu sahaja. Dan apa yang akan follow baik nanti selepas itu rebound lah, dia akan rebound lah. Cuma cepat ke lambat je lah. And then tuan-puan kena tengok time frame lah. Okay. Kalau sekiranya dia retrace untuk yearly punya chart, okay, macam ni kan, kita tengok balik yearly punya chart. So dia akan retrace sampai habis dia punya retracement dan dia akan rebound, tapi dia akan ambil masa beberapa tahun lah, sekurang-kurangnya sampai 2028. Okay. Obviously lah boleh nampak ni. Cuma kalau daily dia akan buat retracement sampai habis dia punya oversold kat sini, sekurang-kurangnya mungkin dalam Julai, okay? Pertengahan Julai ke sebagainya macam tu kan. Untuk dia rebound balik. Okay. So sekarang ni dalam fasa retracement lah. Okay. Fasa retracement. Berdasarkan chart memang kita boleh nampak obviously dia akan retrace lagi. Okay. Dia akan retrace lagi. So kalau tuan-puan nak compare pergerakan indeks dengan sentiment, dengan news dan sebagainya, benda tu akan datang next. Dia adalah ulasan kepada chart. Sebab apa? Chart akan gerak dahulu. Okay. Chart akan gerak dahulu. And then barulah akan datang news, apa semualah benda-benda yang menerangkan pergerakan chart tu. Okay. Kalau tanya saya kan kenapa dia drop apa semua sekali, paling simple saya jawab sebab chart dia memang menunjukkan dia nak drop lah. Ini dia akan drop. Once kalau chart menunjukkan dia akan naik, let's say in case kalau dalam fasa dia dah habis dia punya oversold, dan kita boleh cakap lah index high chances akan membuat rebound. Tapi sekarang ni baru start. Okay, baru start oversold. Bukan baru start lah, dia dah beberapa hari dah oversold. Cuma tak habis lagi dalam fasa oversold tu kan, tak habis lagi. Okay. Then kita boleh cakap chart very reliable lah. Chart tak tipu lah. Okay. Unless kita yang tak faham cara nak nak baca. Kita tak faham cara nak baca. So membaca chart adalah satu seni dan dalam masa yang sama dia adalah sains. Macam saya cakap tadi lah, 2S. Kalau kita tak faham sains membaca chart dan kita tak ada seni untuk membaca chart, dan kita akan kelam kabut lah. Okay? Sains tu dia something yang measurable, macam Elliott wave, macam Fibonacci apa semua kan. Tapi dia dah ada unsur yang melibatkan art, seni kan. Seni kita tak boleh nak measure kan. Macam orang lukis pokok kan. Contoh kita lukis pokok kan. Ada orang lukis pokok cantik kan. Tapi kita boleh cakap lah cantik kan. Macam tiba-tiba dia lukis pokok kan. Kita cakap cantiknya dia lukis pokok kan. Ada orang lukis pokok macam tak cantik kan. Tapi bagi pandangan setengah orang cakap cantik juga dia lukis macam tu kan. Ini contoh je lah. So kalau sains 1 tambah 1, ini matematik lebih kurang lah akan jadi 2 kan. 1 tolak 1 akan jadi kosong kan. Tapi kalau art ni dia something
tak boleh nak measure, kita tak boleh nak measure kan. Pada pandangan orang, setengah-setengah orang nampak macam cantik, macam betul. Tapi bila tengok dari sudut yang lain macam lain pula kan. Tapi kalau sains ni dia memang exactly macam tu. Okay. Faham tak apa saya cuba nak sampaikan ni? Tak faham pun buat faham je lah Okay. So, alah ada setengah jam je lagi. So, okay. Selain daripada indeks, kita tengok lagi beberapa sectorial index. Kalau tuan-puan nak very detail, okay, kalau tuan-puan nak very detail, boleh sebenarnya kalau nak kecilkan lagi time frame macam 1 hourly, 4 hourly, boleh, tak ada masalah. Tapi kalau nak swing, cukup sahaja dengan daily, weekly. Okay, nak lebih lagi luas pemandangan, tengok monthly lah. Okay, nak lebih luas lah. Okay. So kalau saya tengok dekat platform hari ini lah, kita boleh nampak dekat sini kan. Total value urus niaga 2.4 bilion, which is okay lah. Volume pun quite big, 4.7 bilion. Hari tu yang paling tinggi KLCI punya volume adalah 20 bilion. Dia paling tinggi 20 bilion. Itu memang dalam sejarah lah. And then tak pernah cecah dah. And then lepas tu dia maintain dalam 8 bilion, 9 bilion. Sekarang dah memang berkurang sangat. Okay, berkurang sangat-sangat. And then kita nampak 976 counter drop, 133 sahaja counter yang naik. Okay. And then 342 counter memang tak ada perubahan lah. Okay. So, kalau tuan-puan gunakan most active, which is memang saya punya favorite juga untuk saya gunakan. Saya suka tengok bukan watch list, dalam most active. Okay. Macam mana cara kita nak pastikan most active kita ni agak valid? Tuan-puan kena susun letak transaction kat depan sekali. Letak transaction paling depan sekali. Tekan dia descending. Maksudnya dari atas transaction paling besar, dia akan menurun ke transaction paling kecil. Tapi ini pun dia tak, cara susunan platform ni macam something yang agak pelik sikit. Sebab apa? Kalau tuan-puan pergi ke page yang kedua kan, ni page pertama, bukan. Kalau nak baca ni, kadang-kadang ada orang confuse tau. Saya kena explain sikit lah Ni cara nak baca ni kan, saya ambil semua sekali ni. Hari tu saya dah explain dah sebenarnya. Ini, yang nombor 1 ni, ini adalah stok yang ini. Nombor 1. Okay, ini nombor 1. Ini 2 lah. Ini 3, ini 4. Dia tak letak bilangan tu kan. 5, 6, sampailah ke 50 lah untuk page yang itu. So, satu daripada 50 stok yang ada pada page tersebut. Okay. And then, muka surat 1 daripada 10. So ini adalah muka surat 1 daripada 10 lagi muka surat yang ada. Okay. And then cuba kita pergi ke page kedua. Okay. So dia akan start dekat sini 51 daripada 50. Faham tak? Kenapa 51 daripada 50? Sebabnya adalah stok yang ke-50 tu dah page yang pertama tadi. So top glove ni adalah stok yang ke-51 daripada 50 stok yang ada pada page yang kedua. So kalau tuan-puan tengok kat sini, ini adalah page yang kedua daripada 10 page lagi untuk kita tengok. So tak semestinya page yang pertama yang tuan-puan tengok tu transaction dia paling besar, tak. Kena tengok juga page kedua, page ketiga. And then saya tak tahu macam mana dia boleh susun macam ni. Tapi page kedua pun transaction sampai 5,000 juga kan. And then barulah pergi page yang ketiga, keempat. Kalau ada masa boleh tengok lah. Okay. Ni pun 2,000 juga. Okay. And then pergi next lagi. Ni pun 2,000 juga. So that mean yang top transaction dia bukan semestinya page yang pertama sahaja. Okay. Kalau tengok top transaction, ini memanglah sampai 29,000 transaction kan. Tapi kalau kita pergi ke bawah-bawah ni, ada je 92 kat situ kan. So that mean dia macam susunan ni macam pelik sikit lah. Okay. So kat ini 5,000 tapi kat bawah-bawah ni ada sampai 73. Paling bawah sekali 37 tu macam almost tak gerak langsung lah
So kalau rajin boleh je pergi next. So kita just tengok yang mana yang counter-counter yang aktif. Okay, counter-counter aktif. So macam mana nak tahu dia aktif? Berdasarkan transaction lah. TRANS ni adalah transaction lah. Okay. Transaction ni adalah every apa ni kita panggil? Urus niaga kan bahasa Melayunya kan. Setiap urus niaga yang berlaku dikira sebagai satu transaction. Okay, contoh macam Maybank ni kan, saya ambil macam ni. Okay, contoh ni. So ini 15 lot ni, okay, ini volume ni dikira dalam bacaan lot kan. 15 lot ni adalah satu transaction. Okay, 40 lot ni adalah transaction yang kedua. 100 lot transaction ketiga. 10 lot transaction keempat. Okay, 10 lot lagi transaction kelima. 3,929 lot ni transaction keenam. Ini transaction ketujuh. Ini transaction ke-8 dan sampai bawah ni. Mungkin ada lebih kurang apa? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So at least dah ada dalam saat apa ni daripada jam 4.44 ni sampai 4.59 ni, beberapa minit ni dah ada 15 transaction. Itu cara kiraan transaction. Okay. Dia berbeza dengan cara kiraan volume. Kalau cara kiraan volume, ini pun ramai orang tak faham sangat lagi kan. Ya dah lama trade itu tak ada masalah lah. Cuma baru-baru nak trade, baru-baru nak kenal pasaran saham ni kan, dia confuse kat situ. Kalau volume, tuan-puan just tambah je 15, tambah 40, tambah 100, tambah 10, tambah 10, tambah 3,000 ni. Tambah ni semua dia akan dapat accumulated. Okay. Accumulated. Tu tulisan dah jadi cakar ayam. Accumulated volume. Okay. Inilah dia punya accumulated volume ni. Tambah kat semua ni, dia akan muncullah kat situ. Okay. Itu adalah accumulated volume. So accumulated ni dia kira sekali by lot. Okay, by lot. BUY dengan sell lot. So dia accumulated sekali. Okay, dia tak tolak. Dia tak tolak. Mana tuan-puan nak tengok yang dia dah tolak siap-siap, tuan-puan boleh double click. Okay, saya tunjuk contoh. Server decay kan. Balik-balik server decay je kan. Double click nama syarikat tersebut. Okay, double click dekat platform tu. Kalau dah ada M+. Kalau belum ada, buka cepat-cepat. Okay. Nanti bila indeks dah mula terbang tu, tuan-puan baru nak buka kan. Masa tu berebut-rebut dah nak buka kan. Kalau sekarang belum buka lagi, boleh buka lah. Okay. Tengok link dekat saya punya grup Facebook tu, ada link untuk pendaftaran tu kan. Tekan je kat situ. Kalau tak jumpa, PM saya direct pun boleh, tak ada masalah. Okay. Kalau ahli rakan-rakan ke yang baru nak belajar tentang saham, yang belum ada akaun saham apa semua, masuk kita punya grup klien CDS, ada video-video penerangan yang saya dah sediakan dalam tu. And then kita pun ada discussion every week. Okay, ada discussion berkala. So boleh belajar jugalah. Okay, boleh tanya apa-apalah. Apa-apa yang relevan lah. Jangan tanya soalan tak relevan pula kan. Kita kena tiaw. Okay. So double click. Bila kita dah double click nama syarikat tersebut, okay, double click satu dua klik. Okay, satu klik dua klik dia akan muncul ni. So dia akan ada paparan yang lebih besar, dia punya ticker chart, dia punya volume, and then sebelah kanan tu akan ada trade information lah. Okay, ada average volume, value, transaction, buy rate, trend. Trend ni tak penting sangat, tak tengok pun tak apa. Okay, previous close price, theoretical, open atau close price. Okay, open price, high price dengan low price. Kalau tuan-puan nak tengok dia punya upper limit, lower limit kan, limit up, limit down price pun ada. Boleh right click je. Okay, right click. Pergi dekat bahagian price info, boleh masukkan upper limit. So kalau harga naik sampai cecah, dia punya upper limit tu dia akan stop kat situ. Kita boleh tahu kan, kita boleh masukkan ni. Theoretical open price change pun boleh masukkan. Ni boleh tukar kat sini. Kalau katakan ni tuan-puan tak nak ni trend ni kan, macam menyibuk je kat situ kan, tak berguna pun dia kan. Kita boleh tukar. Contoh nak tukar pergi mana? Price info contoh nak apa? Last done price. Last done price tak payah sebab dah ada dah kat atas tu kan. Nak tukar yang mana? Price change. Price change pun tak payah sebab dah ada dah kat sini kan. Dia dah tolak siap-siap kat situ kan. Ambil ni lah.
ambil mungkin kita boleh ambil upper limit lah. Contoh nak letak apa? Upper limit. Letak je kat situ. So dah ada dah upper limit kat situ 71 sen. So kita dah tahu sekiranya dia naik mencanak-canak, kalau dia nak cecah upper limit, dekat situlah dia akan limit up. So boleh cecah kat situ, limit up dia akan stop kat situ. Okay. Tapi kalau tak nak, tukar je lah. Right click, pergilah benda lain kan. Contoh nak masukkan apa? Kita nak tahu dia punya sektor apa kan. Carilah sektor apa. Mana sektor-sektor ni ada. So dia dalam energy sector macam tu. Okay, so sini boleh modified. Okay, sebelah sini. And then lain-lain kalau tuan-puan nak adjust kat depan ni pun boleh. Boleh je sebenarnya. Right click, masukkan column dan sebagainya. Kalau nak delete, just delete je lah. Remove column ni, tukar je lah nak column apa kan. Dah jadi penerangan tentang trading platform malam ni kan. Tapi tak apalah at least belajar something kan. Okay. Apa yang saya nak cerita tadi adalah yang ini. Kalau sekiranya kita dah nampak volume tu, volume macam ni kan. 6 apa ni? 6 juta kan. 6 juta dia punya volume dia kan. Okay. Tuan-puan boleh baca kat bawah ni je sebenarnya penerangan dia. Tapi sebenarnya ramai orang tak alert lah benda ni. So saya cuba highlightkan balik lah. Nampak tak ni volume. Okay, volume. Overall, okay, 6 juta. First session sahaja 4 juta. Second session 1 juta. Open volume ni masa dia awal-awal buka. Maksudnya orang yang dah queue pagi-pagi tu kan nak jual ke nak beli kan. And then buy punya volume sahaja adalah 27 bukan 27, 2.7 juta. Okay. Sell punya volume adalah 3.3 juta. So that's mean seller 3 juta, buyer 2 juta. So seller 1 juta lebih berbanding dengan buyer lah. Okay, kalau tengok kat sini, value dia punya nilai dia kan. Sell 113 juta penjualan pada hari ini. Okay. Dan pembelian berapa je? 94 juta. Okay. So maksudnya seller memang ramai betul lah hari ni kan. Okay. Dalam istilah modern sikit, ramai gila kan. Modern ke apa? WeChat. Okay. And then transaction macam saya cerita tadi, transaction ni dia lain cara kiraan dia. Dia berdasarkan every done transaction. Kalau beli sekali, ini kira 1, ni kira 2, ni 3, ini 4. So dia sikit. Okay, dia sikit. Berbanding dengan volume, sebab volume sekali beli 100. Okay, kali kedua beli 200. Atau sekali jual 100. Kali kedua jual 100 lagi dah jadi 200. So dia cepat. Okay, volume tu dia lagi cepat. So transaction pun tuan-puan boleh tengok 16,000 transaction sell. Tapi 11,000 sahaja transaction buy. So that means siapa yang dominant kat sini. Cepat tulis siapa yang dominant. Buyer ke seller. Cepat. Walaupun dah tahu tapi tulis je. Saja ke nak bagi dia macam ada two-way communication kan. Kalau tak saya bercakap dengan screen je. Okay. Kita dah nampak kan obviously seller dominant. Okay, obviously seller dominant. So kalau tuan-puan perasan ni memang pagi-pagi ni dia dah terjun tiruk macam ni. Obviously elite wave dia memang kita dah nampak dah. Okay. Memang tak ada harapan dah lah kat situ kan. Okay, so setakat ni boleh faham tak? Sikit-sikit lah Dia malam ni saya tak ada spesifik tajuk sebenarnya, kita sembang-sembang je. Faham tak apa saya cuba nak faham, nak explain. Kalau faham tekan 1. Kalau tak faham tekan 2. Rakan-rakan dekat YouTube pun boleh respon lah. Okay. Ke tak ada orang kat YouTube? Okay. So kita tengok lagi 1-2 counter. Sekarang baru jam 10.18. Kita tengok. Saya just pergi 1-2 counter macam ni je lah. Kita explain sikit-sikit. So at least kalau nanti tuan-puan dah mula trade, tuan-puan tahu nak baca apa kat mana kan. Okay, macam ni saya dah tukar sektor, kita nampak siap-siap dia punya consumer product tu kan. Okay. Okay, buy rate.
Apa maksud buy rate kan? Buy rate ni adalah kadar belian. Kalau 48%, that's mean 48% sahaja orang membeli. Selebihnya adalah penjual. So kita nak tengok siapa yang lebih dominan, kita tengok dekat sinilah. Kita tengok dekat today trade summary ni. Tengok mana lebih besar. Kalau sekiranya sell melebihi buy, obviously kita nampak seller dominan pada hari itu. Okay, pada hari inilah yang ni. Kan? Nampak? Transaction dah 3,204 untuk sell. Untuk buy 2,551 sahaja. Okay? Dari segi value pula 19 juta orang menjual. Okay? 17.784 juta sahaja membeli. So that means seller dominant. Okay, seller dominant. Okay. Ni key power kan. So hari ni memang obviously kita nampak majority semua seller dominant lah. Okay, majority. Sebabnya indeks memang dari awal pagi lagi dah mula membuat penurunan kan. So adakah besok ada possibility untuk indeks rebound? Wallahu a'lam, kita tak tahu. Okey. Possibility tu sentiasa ada lah kan. Sebabnya kalau ada good news normally akan ada rebound lah kan. So tadi pun mungkin lah kita boleh cakap agak good news lah kan. Ke tuan pun rasa tak terlampau good news. Bagi saya moratorium ni agak okey lah kan. Agak good news lah kan. Boleh saving sikit lah duit. Tapi walaupun nanti 6 bulan kemudian mesti kena sambung bayar juga kan. Tak ada masalah. Tapi sekarang ni apa yang saya tekan tadi. Okay. So kita tengok sikit sectorial index. Hari ni mungkin tak sempat lah nak discuss counter satu-satu kan. Kita tengok dulu arah tuju indeks-indeks yang ada kan. Walaupun ni saya ingat memang tak sempat nak cover semualah. Okay, sebab kita pun dah nak hampir 10.30 dah. Okey, macam teknologi sekarang ni saya nampak dia ke arah nak oversold menuju ke retracement lah. Okay. So tamat oversold nanti dia akan rebound lah dengan lebih laju lagi. So jangan risau lah kan. Jangan risau lah. Cuma sekarang ni dia fasa correction, retracement macam tu. So tamat je semua nanti dia akan back to normal lah. Okay. Kita tak risau sangat. Macam monthly dia pun ada target dia lah nak turun sampai mana kan. Most probably sampai situ and then baru dia akan rebound balik. Cara baca market depth macam mana saya tak ajarlah sekarang. Nantilah kita belajar dalam nanti. Untuk baca market depth ni sebenarnya dia tak susah sangat. Sebenarnya saya dah share dah pun video dalam discussion sebelum-sebelum ni cubic pattern kan. Cumanya kalau nak lebih detail InsyaAllah hari Sabtu ni 3 hari bulan 7 ni saya nak buat discussion khusus. Okay, specifically discussion dengan ahli group klien tentang tajuk intraday dan BTST. So masa tu memang saya akan discuss detail berkenaan dengan market depth ataupun cubic pattern dan sebagainya kan. So kalau betul-betul nak belajar, bolehlah nanti kita discuss lah hari tu kan. Tapi khas untuk grup klien sahaja. Okay? Khas untuk grup klien sahaja. Info nanti saya dah post dalam grup klien tu, nanti boleh tengok balik. Okay, kalau belum ada dalam grup klien, kena buka akaun CDS cepat-cepat lah under saya kan. Barulah saya boleh masukkan dalam grup klien. Tapi kalau dah buka akaun CDS under saya tapi saya belum masukkan dalam grup klien, boleh PM cepat-cepat. Nanti saya invite masuk grup klien. Okay. Cara baca market depth ni dia tak susah. Dia tak susah. Belajar sikit sekejap dalam 5-10 minit pun dah faham dah sebenarnya. Okay. Tapi selagi mana kita tak belajar, selagi itulah kita tak faham cara baca kan. Tapi saya tak naklah ajar malam ni. Okay. Cari waktu lain. Okay. So teknologi saya tak risau ya. Teknologi saya tak risau. Dia akan retrace dan dia sebenarnya masih cantik lah. Generally dia masih cantik. So biar je lah. Tak ada apa sangat nak cerita dalam teknologi. Sebenarnya macam kita ulang benda sama je kan. Last week kita dah discuss. Construction pun sama. Masih lagi tak cantik lagi.
Energy pun sama, masih lagi dalam fasa nak drop lagi kan. Healthcare pun sama juga, tak habis lagi. Healthcare ni saya expect dia jauh lagi dia nak drop ni. Saya tak tahu kenapa. Biasanya normally kalau kes COVID meningkat kan, healthcare lah yang paling cepat rebound. Tapi mungkin dia dah penat lah. Dia dah penat dah. Dia dah tinggi dah kenaikan hari tu kan. Dah macam nak canak dah kan. So dia kena berehat lah. Kita back to nature lah. Kalau tuan puan dah berlari jauh kan, beratus-ratus kilometer kan, nak kena berehat lah. Tak payah kira beratus kilometer lah. Lari 10 kilometer ke 5 kilometer pun dah penat kan. So nak kena berehat. Kena berehat. So rehat dulu, kumpul tenaga, baru boleh berlari balik kan. Ataupun contoh paling senang naik bukit lah. Naik bukit. Bila dah naik gunung tu, naik bukit ke, naik gunung, dah sampai ke puncak tu, turun tu cepat je kan. Naik lambat kan. Turun and then nak berehat tu sebelum nak naik bukit yang baru, lama kan, ambil masa lama, nak kena training balik dan sebagainya. Okay. Unless kalau tuan-puan memang kerja naik bukit hari-hari, itu tak, cerita lain lah. Ada kan yang pekerja memang naik bukit tu kan, yang dekat Kota Kinabalu, dekat Gunung Kinabalu tu, memang kerja dia naik bukit. Dia bawa barang lagi kan, siap bawa tonggas dan sebagainya dari bawah ke atas kan. Silap hari bulan dia yang bawa tuan-puan naik kan, dah seliuh kaki dan sebagainya kan. Okay, saya duduk kat Kota Kinabalu dari 2006 sampai 2015. Tapi saya tak pernah naik Gunung Kinabalu sebab saya tak minat. Saya tak minat outdoor sport. Saya suka duduk berehat kat rumah, baca buku, tengok kartun. Beza lah kan, setengah orang suka outdoor kan. Okay. Property okay. Dia buat temporary retracement. Cuma dia nak masuk red zone lah, kena hati-hati sikit lah. Once dah masuk red zone tu, laju sikit lah dia drop. Tapi dia masih dalam uptrend. Okay. Consumer lebih kurang dengan property. So sekarang pun dah masuk red zone. So jauh lagi lah nak drop ni. Raya Haji bila Raya Haji? Hopefully Raya Haji. Tapi Raya Haji tak meriah sangat. Lebih-lebih kena COVID ni kan. PKP tak habis-habis lagi kan. Biasanya produk agak menarik tapi pun dah mula kuncup dah. Sini pun kita nampak kan. Cuma yang bagusnya walaupun dia kuncup, sini dah oversold. So okey lah. Adalah sikit lah Ada peluang sikit lah untuk dia rebound cepat sikit. Transportation masih menarik. Transportation masih menarik. Kalau saya tengok transportation ni, dia punya chances untuk dia cepat rebound ni memang ada. Okay, chances untuk dia cepat rebound memang ada. Dan dia masih dalam strong green zone. Okay, transportation. Plantation macam hari itulah, masih strong bearish lah. Okay, plantation. Kita tertinggal satu, logistik. Mana tah? Finance dulu Finance merah sikit. So dia akan kuncup dulu ni, saya nampak Finance akan kuncup dulu. Finance, telekommunikasi pun nak kuncup dah. Semua nak kuncup dah minggu ni kan. Minggu ni minggu menguncup sedunia. Se-Malaysia lah. Utilities sama lah Utilities pun nak drop lagi. Mana transportation, dah lepas ke transportation tadi? Logistik and transportation. Transportation ni sikit lah. So dia akan buat correction sikit sebelum sambung naik. So saya nampak transportation je yang dalam banyak-banyak yang paling okey lah dari segi chart. Okay. Ni memang komen purely based on chart lah Saya tak tengok news dan sebagainya. Ada dua cara untuk orang trade kan. Kadang-kadang sekiranya tuan-puan baru kan dalam pasaran saham, baru ni maksudnya baru setahun ataupun baru 2-3 bulan atau beberapa bulan trade kan. Kadang-kadang kita macam tercari-cari, kita nak follow style apa kan. Ada orang cakap memang kena baca news lah, kena follow news, kena tengok sentimen, kena bijak tengok apa catalyst apa semua sekali kan. And then ada setengah orang cakap
tengok chart dah cukup dah kan, tengok chart dah cukup dah. Cukup dengan pergerakan chart kita tahu kat mana bottom, mana top kan, mana dia punya support, resistance sebagainya kan. And then setengah orang cakap kena combine dua-dua sekali kan, kalau tak combine nanti tuan-puan payah nak decide dan sebagainya kan. So bagi saya lah personally, kalau berdasarkan news, sentiment ataupun apa-apa yang apa ni berlaku berdasarkan rumors kan, kesan dia akan datang selepas chart bergerak ya, kesan dia akan datang selepas chart bergerak. So chart datang dulu, yang saya nampak lah chart datang dulu. Bila chart dah bergerak mungkin beberapa ketika baru news akan datang. Yang tu memang selalu berlaku. Okay? So, kalau tuan-puan nak tengok news, normally apa yang dah berlaku baru akan keluar news. Tapi chart dah gerak dulu. Okay? Chart dah gerak dulu. So depend lah. Setengah orang suka tengok news kan. Macam saya tak tengok sangat. Tapi saya tahu, bukan maksudnya tak tengok sangat tu kita tak tahu. Kita tahu, kita baca je news-news yang ada kan. Tapi untuk buat analisis, kita tak boleh nak gunakan news tu untuk analyse sebab dia tak ada measurement yang kita boleh ukur untuk news. Okay, yang kita boleh ukur adalah chart. Kita boleh ukur chart. News kita tak boleh nak ukur. Kan? Unless tuan-puan adalah insider lah ataupun tuan-puan ada link dengan insider. Kan? Ataupun tuan-puan memang insider. Itu cerita lain. Macam saya, kita tak ada apa-apa kepentingan dekat mana-mana syarikat kan. Kita adalah traders picisan saja kan. Bilis-bilis je kan. Sila hari bulan kena tangkap beramai-ramai, kena peram tambah garam, last-last jadi budu kan. Sedap jugalah kan. Makan dengan apa ni, ikan bakar ke kan, telur mata. Telur mata. Okay. Macam itulah ceritanya. Okay, so one day setelah kita dah trade lama kan, lama tu tak kisah. Mungkin setengah orang dia dah trade 6 bulan dia dah cukup matang. Setengah orang trade setahun baru matang kan. Setengah orang trade 5 tahun pun tak matang-matang lagi kan. Setengah orang dah trade sampai 10 tahun tak matang. Tak tahu apa benda dia buat. Just follow je kan. Tapi dia boleh cakap lah saya dah trade 10 tahun. So bila kita tanya ni tak tahu kan. Okay. So level of knowledge lah penting. Okay. Nak kena sentiasa belajar dan dalam perjalanan tuan-puan belajar untuk memahami market atau memahami pasaran saham ni sebenarnya, yang paling penting sekali adalah tuan-puan kena tahu apa sebenarnya yang tuan-puan nak capai. Okay. Kena tahu. Yang tu paling penting. Kita nak apa diri kita ni sendiri kan. Kita nak apa sebenarnya kan. Okay, once kita dah tahu kita nak apa, then barulah kita ada target. Kita ada matlamat kita dalam pasaran. Okay. Itu. Nak apa. Okay? Kita nak berapa, kita nak apa, kita nak yang macam mana kan. Kita setengah orang bila dia dah mula terlibat dalam pasaran saham ni, dia jadi hanyut. Okay, dia jadi hanyut sebab apa tahu? Orang ni cakap macam ni, orang ni cakap macam ni, orang ni macam tu, tatu, kita pun dah jadi macam lalang. Sekejap kena tiup angin ke kanan, kena tiup angin ke kiri, kena badai kan. Tertiarap atas lantai kan. Dah kering naik balik kan. Macam tu. So kena tahulah. Kita kena tahu. Kita kena ada pendirian. Kita kena tahu apa sebenarnya. Apa target kita dalam trading kan. Kita nak apa. Okay, macam saya tahu saya nak apa. So tu dulu. Okay. Tuan-puan kena decide dulu. Apa matlamat tuan-puan dalam pasaran ni. Okay. Sesuai tak sesuai tu tuan-puan kena decide lah. Okay. Setengah orang dia masuk je dah kena pelempang dengan pasaran saham, dah jatuh terduduk, dah tak boleh bangun terus. Setengah orang kena sepak terajang dengan pasaran saham pun masih steady lagi. Okay, ini baru ujian pertama kan. Akan ada next lagi ujian lagi kan. Okay, dah tertiarap, dah apa semua, dah nak pensan dah semuanya. Pejam mata, okay, rupa-rupanya macam ni kan. Bangun, lepas tu buat correction, buat motivasi balik apa semua, naik dan bangkit dan lebih berjaya lagi kan. So macam itulah. Apa-apa hal, endurance tu kena ada kan. Nak berjaya, dia tak boleh sentiasa senang. Okay,
tak ramai orang yang berada dalam kesenangan setiap masa dan dia berjaya tak. Mostly orang-orang yang top figures ni sebenarnya dia dah cecah bottom. Okay, dia dah cecah rock bottom. Then dia bangkit, dia rebound macam cat lah. Okay. Kalau tak ada correction, dia tak akan ada rebound. Kalau tak ada wave 2, dia tak akan ada wave 3. Okay, wave 3 dia lebih kuat dan lebih jauh perjalanan dia rebound naik berbanding dengan correction wave 2. Kalau dalam bullish punya elliott wave lah. Okay. Kalau tak ada correction wave 4, dia tak akan ada correction, dia tak akan ada wave 5, wave 5 kan. So macam itulah. Sama je dengan kehidupan kita kan. Apa-apa hal kena ada bottom then baru akan up. Macam COVID sekarang kan. Dia tak akan selama-lamanya ada kan. Once kita dah capai herd immunity kan, bila dah mungkin 50%, 60% population dah mula dah kena vaksin kan, mungkin COVID one day akan masuk dalam buku sejarah lah. Mungkin dia akan lepas tu masa tu COVID mungkin akan jadi sama dengan common flu yang berlaku sekarang, sebab semua orang dah ada immunity kan. Mungkin bayi nanti next tahun 2023 kan, lahir-lahir je eject COVID dulu, sama dengan apa ni, vaksin-vaksin lain dan sebagainya. So dia dah ada immune tu kan, dah kuat dah. So masa tu mungkin COVID dah tak relevant dah. Okay, mungkin ada virus baru lagi lah kot, tak tahulah apa benda kan. Tapi benda ni akan berlalu. Okay, benda ni akan berlalu dan dia akan menjadi salah satu daripada lipatan sejarah juga. So ada bottom, akan ada top juga. Okay, sekarang dah cecah lower, then one day dia akan naik dengan lebih kuat lagi. Okay, sama jugalah dengan ekonomi negara kan. So dia tak akan jatuh drop menjunam tanpa adanya rebound. Memang akan ada rebound. Okay, especially negara ada kekayaan kan, especially negara kita kan. Kita ada banyak sumber kan, petroleum ada, hutan, kayu-kayan ada. Okay, pelombongan kita ada kan, teknologi pun kita ada kan, pembuatan kan, dan kita ada getah, ada latex yang negara lain tak banyak kan. Kita ada kelapa sawit kan, kita ada macam-macam lagi. Negara kita subur kan. Okay, tanam pisang buang-buang je tumbuh kan, tempat lain tak tumbuh kan. Okay, so sebelum saya bercakap tak apa-apa, kita tangguhkan dululah sesi discussion yang tak seberapa pada malam ini. So, tajuk pun tak penting sangat pun. InsyaAllah besok lah insyaAllah kalau siapa-siapa yang free, kita sambung discussion. Besok insyaAllah kita discuss counter-counter pula. Nanti tuan-puan bolehlah nak tanya counter-counter apa. Apa ni Tuan Hasrul Hisham, macam mana kalau saya under Remilism lain nak tukar under Tuan, kena itu Tuan kena call M+ dulu, tanyalah macam mana. Sebab saya tak boleh nak encourage tuan-puan tukar Remilism. Itu adalah isu yang agak sensitif jugalah untuk M+. So kita kena decide, tuan-puan yang kena decide. Kalau memang perlu betul tukar, tuan-puan decide lah. Tuan-puan call M+, tanya macam mana prosedur dan sebagainya, dan baru email M+ support. Okay. Remiser tak boleh encourage. Dia kena datang daripada keinginan klien itu sendiri. Okay. Dia kena ada reason lah kenapa. Okay, so saya ingat sampai situ dahulu. InsyaAllah kalau ada masa dan diberikan kesempatan, besok kita sambung kita punya discussion. Cuma special untuk ahli group VIP, bukan, untuk ahli group klien. Okay, untuk ahli group klien saya dah bagi dah link untuk discussion intraday dan BTST, dan saya akan sentuh juga berkenaan dengan topik elliott wave dalam hari Sabtu nanti. Ada fee sikit lah, fee sikit je, sikit sangat lah fee tu. Sebab nak compare dengan kelas-kelas yang sebelum ni, dekat 500, 600, kadang 800 lebih macam tu kan. Ini saya, sebab tuan-puan pun saya punya klien kan, so just sebagai commitment fee je lah. Okay, at least tuan-puan bayar as a commitment lah. Okay, so kalau tak dapat hadir, dah bayar tapi tak dapat hadir pun tak ada masalah. Nanti kita akan cari masa lain untuk kita gantikan. Okay, so khas untuk ahli group. So nanti tuan-puan tengok balik dalam group klien tu.
Saya dah share link tu kat situ, so tekan je. Okay, tekan je. So sampai situ dahulu. Kalau ada salah silap saya minta maaf. InsyaAllah kita jumpa besok. InsyaAllah jam 9.30 malam macam biasa. Saya akan share balik link dekat grup komuniti apa ni, celik saham. Dan untuk ahli-ahli grup saya akan share dalam grup Telegram lah. So sehingga kita berjumpa lagi, kita tangguhkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.